Kesiapan bomba dan penyelamat Sabah berdepan dengan kemungkinan kebakaran terbuka semasa cuaca panas dan kering antara paparan dari negeri di bawah bayu. Untuk itu, kita berlintas langsung bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Silakan, Adrian. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tinjauan udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah yang menjelajah ke seluruh negeri hari ini mendapati 3 jenis keadaan kebakaran direkodkan berlaku ketika ini. Menurut pengarahnya Nordin Pauzi, antara jenis kebakaran yang berlaku ialah pembakaran semak samun sepanjang jalan raya, kebakaran kebun dan kebakaran ladang. Kita menasihati masyarakat untuk tidak memilih kaedah membakar ini bagi tujuan pembersihan kebun, pembersihan sampah sarap dan sebagainya, kerana dia boleh merebak dengan cepat sehingga merebak ke kawasan lebih luas ladang mereka sendiri ataupun hutan simpan. Sementara itu, mengulas kebakaran hutan yang melibatkan keluasan 500 hektar di daerah Keningau katanya kini beransur reda. Kebakaran yang berlaku sejak 10 Mac lepas di beberapa kawasan kebun dan hutan di daerah berkenaan telah menjejaskan pendapatan penduduk khususnya pengusaha kebun getah dan kelapa sawit di kawasan terlibat. Ini termasuk pengusaha lot tanaman di kawasan pertanian Kampung Bukit Indah Sok. Selain Kampung Bukit Indah, beberapa kawasan kampung turut terjejas oleh kebakaran tersebut. Antaranya Kampung Damai 1 dan 2, Kinataladan, Bunang, Kindasan, Linggawon, Ulubiah, Bomboy dan Kampung Binakaan. Kewujudan Pusat Transformasi Bandar UTC Sabah di Sembulan telah memberi pelbagai manfaat kepada ratusan ribu penduduk untuk berurusan dengan jabatan dan agensi kerajaan serta swasta di bawah satu bumbung. Wartawan Syahira Samain dan jurukamera Roslia Gondila ada butirannya. UTC merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru yang diperkenal bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan melalui kerjasama strategik antara pelbagai agensi kerajaan termasuk pelibatan sektor swasta. Bangunan UTC Sabah yang terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Kota Kinabalu dahulunya merupakan sebuah bangunan pejabat dan pasaraya. Kini berubah wajah menjadi sebuah pusat pelbagai perkhidmatan sejak beroperasi pada Disember 2013. Bangunan UTC ke-7 ini menyediakan sebanyak 41 buah agensi kerajaan persekutuan dan negeri seperti Klinik 1 Malaysia, Pejabat Pos Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Air, Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sabah dan Perbadanan Pinjaman Sabah PPS. Turut disediakan kafeteria, mesin pengeluaran wang pelbagai bank, kemudahan tempat letak kereta dan beberapa kemudahan lain. Menerusi UTC akan lebih memudahkan komuniti bandar melaksana pelbagai urusan dengan jabatan kerajaan dan swasta dalam satu bangunan yang pastinya dapat menjimatkan masa tanpa perlu pergi ke pejabat-pejabat kerajaan yang lain atau berada jauh dari pelanggan. Sehingga kini, lebih 2 juta pengunjung telah mendapatkan perkhidmatan di UTC dengan purata 2,000 orang pengunjung setiap hari. Pengunjung yang ditemui mengakui pewujudan UTC Sabah telah memberi kemudahan kepada mereka untuk berurusan mengikut kelapangan masa masing-masing. Perkhidmatan di UTC ini memang bagus. Dia merupakan satu perubahan yang baiklah untuk terutama untuk awam yang tidak ada masa selalunya kan. Dia masa kemudian yang tidak ada masa bekerja ni mungkin pejabat awam boleh datang masa selepas office hours, itu yang paling baguslah. Kemudahan yang disediakan sangat bagus sebab untuk orang yang tinggal di tempat jauh dia hanya memakan masa 2 jam untuk menyelesaikan tugaslah proses pengurusan kan, jadi menjimatkan uang juga dan masa untuk orang yang tinggal jauh. Lagipun semua kemudahan ada pada satu bangunan yang sama. Jadi kalau kita ada urusan 2-3 urusan boleh selesaikan di satu tempat yang sama. Tidak perlu pergi ke sana kemari. Aman menjimatkan masa, tidak perlu saya berbaris terlalu lama atau tunggu terlalu lama, kurang daripada 5 minit. Angka giliran saya sudah naik dan menunggu untuk ambil gambar pun mungkin dalam 30 saat saja.
Jadi perkhidmatan ini memang best lah. Memang apa yang kerajaan lakukan untuk rakyat memang memenuhi segala keperluan kita. UTC Sabah beroperasi setiap hari bermula pukul 8 pagi hingga 9 malam termasuk Sabtu dan Ahad kecuali cuti umum bagi memastikan rakyat memperoleh segala kemudahan, keselesaan dan kesejahteraan selaras dengan inspirasi kerajaan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Laporan Zahira Samain dan juru kamera Rosbia Gondila untuk berita RTM. Kapal perang Tentera Laut Amerika Syarikat USS Chancellorsville CG-62 kini berlabuh di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu untuk lawatan 6 hari di Sabah. Menurut pegawai pemerintahnya, Kapten Kurt Renshaw, lawatan julung kali kapal perang Amerika Syarikat ini antara lain bertujuan mengenali Sabah dan operasi TLDM sebagai langkah membina hubungan dan kerjasama operasi ketenteraan. Ia merupakan medan terbaik dalam meningkatkan serta memperkukuhkan lagi persefahaman antara TLDM dan US Navy menerusi perkongsian kemahiran dan kepakaran kedua-dua negara. We're going to have some mutual exchanges with the Malaysian Navy. We're going to play some sports events. We're going to host each other for some receptions. And we're going to do just some talks on life in the Navy and learn more about each other's navies and how we can better partner together for peace and stability. Beliau ditemui media di jeti Pangkalan TLDM Sepanggar, Kota Kinabalu. Pasukan Ketenteraan Laut Amerika Syarikat ini juga akan mengadakan kunjungan hormat terhadap Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Hairul Anwar Yahya dan Panglima Angkatan Kapal Selam Laksamana Muda Datuk Abdul Rahman Haji Ayub. Sepanjang berada di Sabah, pegawai dan anggota USS Chancellorsville CG-62 akan terlibat menjayakan program Jiwa Murni di Pusat Terapi Komuniti Bukit Harapan di Manggatal selain majlis resepsi dan aktiviti sukan di Pangkalan TLDM Sepanggar. Kapal perang ini dikendalikan lebih 350 kru dan anak kapal. Ia dilengkapi senjata pemusnah serta sistem radar berteknologi tinggi. Kapal perang ini dalam misi rondaan dari Jepun dan telah singgah di Guam selama 2 hari sebelum tiba di Kota Kinabalu. USS Chancellorsville akan meninggalkan Kota Kinabalu pada Isnin depan. Sekian bahan berita dari Sabah. Seterusnya kembali bersama Syuhaimi di Angkasa Puri. Silakan.